Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina لا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat serta nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan negara kita dan boleh dikatakan seluruh dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19 ataupun COVID-19, kita masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berpeluang berada di dalam majlis-majlis yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai radhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, walaupun secara norma baru, yakni secara online. Jadi insya-Allah hari ini saya akan kita berkongsi satu tajuk yang merupakan sebahagian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan satu peristiwa, atau sebenarnya ada dua peristiwa yang berkaitan dengan tajuk kita ni, iaitulah Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Bai'ah ni maksudnya secara umum perjanjian, ataupun boleh diertikan lebih khusus dari perjanjian. Itu aku janji tak, kalau istilah moden, perjanjian yang diakui oleh seseorang, aku janji. Lebih kurang perjanjian. Aqabah adalah nama tempat. Cuma di sini disebutkan kalau kita membaca bahan-bahan sirah, kadang-kadang jumpa Aqabah ni membawa makna yang berlainan. Cuma yang dimaksudkan dalam perbincangan kita pada hari ini adalah Aqabah di Mina. Aqabah yang terletak di Mina, yang berlakunya bai'ah ataupun perjanjian ni tadi, yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Jadi itu tajuk dia, bai'ah, perjanjian, janji setia ataupun aku janji. Kemudian Al-Aqabah ni tempat, Aqabah satu tempat di Mina yang dimasukkan dalam perbincangan kita. Jadi apabila kita berbincang tentang Bai'atul Aqabah ni, sebenarnya dia adalah satu perbincangan yang agak panjang juga, sebab dia melibatkan beberapa peristiwa, dan insya-Allah kita cuba ringkaskanlah dalam sesi perbincangan kita pada kali ini. Jadi pertamanya saya nak sebut kenapa kita pilih tajuk Bai'atul Aqabah ni untuk kita bincangkan pada hari ini. Sebenarnya kita nak memilih satu tajuk yang berkaitan, ada kaitan dengan semasa yang berlaku di sekeliling kita. Kemudian kita hari ini kita kiranya berada di awal bulan Zulhijjah, iaitu antara bulan yang terkenal dengan bulan haji, dan peristiwa Bai'atul Aqabah ni dan yang berkaitan dengannya dia berlaku di dalam bulan haji ataupun pada musim haji. Jadi kita maknanya bila kita berbincang tentang Bai'atul Aqabah ni, dia saja dipilih kerana dia berbetulan berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Itu bulan kita sedang berada di dalamnya sekarang, maka kita pilihlah tajuk Bai'atul Aqabah ni untuk kita bincangkan sebenarnya kita mengingati atau benda-benda yang berlaku dalam bulan Zulhijjah. Selalunya kalau kita sebut bulan Zulhijjah ni, dua perkara utama lah, iaitu ibadah haji. Orang pergi haji, menunaikan haji di tanah suci, tanah haram sana, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan bulan Zulhijjah ni adalah hari raya kurban. Hari raya kurban, dua. Kemudian peristiwa yang berkaitan dengan dua perkara tersebut. Tinggal lagi kita nak bawa dari sudut pandang yang berbeza sikit.
Mana selalunya orang cerita bulan Zulhijjah tentang haji, tentang kurban, maka hari ini kita nak bercerita tentang satu peristiwa yang berlaku, uh, satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW sebelum pensyariatan haji itu sendiri. Sebelum pensyariatan haji. Yang kiranya haji ini antara pensyariatan yang terkemudian. Walaupun kiranya orang menunaikan haji sejak pada zaman sebelum Nabi SAW berpindah ke Madinah, ya, tapi dengan cara-cara yang tersendiri. Tapi itulah kita nak beritahu bahawa kita pilih tajuk ni, maknanya kita nak membincang tentang Zulhijjah ni dari satu sudut pandang yang lain, iaitu sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Jadi garis masa perbincangan ni bermula daripada tahun ke-11 kenabian, bukan 11 hijrah, 11 kenabian, di mana 6 orang daripada golongan Khazraj ataupun kabilah besar Khazraj daripada Yathrib yang kemudiannya dinamakan sebagai Madinah pada tahun 11 hijrah pada musim haji tahun 11 hijrah. 6 orang ni telah pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan mereka telah bertemu dengan Nabi SAW. Ni kiranya mukaddimah kepada peristiwa bai'ah ni tadi. Jadi 6 orang ni, antaranya dalam tu As'ad bin Zurarah, yang sahabat-sahabat yang masyhur ni, kemudian Jabir bin Abdullah dan beberapa orang lagi. 6 orang. Dari kalangan yang disebut dalam kitab sirah, pemuda. Orang-orang yang muda. Pemuda-pemuda ni pergi, maknanya mengikut suasana hari tu lah. Maknanya pergi tiap-tiap musim haji ni orang berkumpul pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dengan cara yang ada bagi mereka pada masa tersebut. Jadi Nabi SAW, kalau kita tengok dalam sirah, Nabi SAW ni baginda mengambil peluang atas tempat-tempat orang ramai berkumpul. Contohnya, selain daripada tempat ibadah haji ni, di mana orang-orang dalam bulan-bulan haram memulakan perniagaan di pasar-pasar seperti Ukas, Zilmajas dan sebagainya. Maka Nabi pergi berdakwah ke tempat tersebut. Kemudian apabila tiba musim haji, maka baginda SAW pun pergi juga berdakwah ke penempatan-penempatan haji. Kalau zaman ni orang panggil muassasah. Zaman tu khemah-khemah lah penempatan haji. Jadi dalam misi dakwah itulah pada satu hari dalam musim haji tahun ke-11 hijrah ni, Nabi SAW telah berjumpa dengan 6 orang pemuda dari kalangan penduduk Yathrib. Antaranya As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdullah dan beberapa 4 orang lain. 6 orang. 6 orang pemuda daripada Khazraj. Kabilah Khazraj. Jadi Nabi SAW pun berdakwah kepada mereka ni, kepada 6. Ini belum masuk Bai'atul Aqabah, ini mukaddimah. Pada tahun ke-11 berlaku perjumpaan antara baginda SAW dan 6 orang Khazraj, dan Nabi dakwah kepada mereka, dan pendek katanya akhirnya mereka semua ni masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan oleh ulama sirah ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ni masuk ke dalam agama Islam. Pada asalnya mereka ni 6 orang ni, orang muda ni sedang mencari penyelesaian. Ketika itu Yathrib ataupun kemudiannya Madinah ni, dia baru saja selesai daripada peperangan yang disebut sebagai peperangan Bu'as. Kenal dalam sirah. Jadi sebelum hijrah berlaku dalam perang Bu'as. Dan sebagian ulama tu berlaku beberapa siri peperangan. Dalam perang Bu'as ni, perang saudara yang melibatkan 2 kabilah besar di Madinah tu, iaitu kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Yang hakikatnya Aus dan Khazraj ni mereka ataupun 2 kabilah besar ni adalah bersaudara. Kalau dikaji nasabnya, susur galo ni ataupun tempat saya orang panggil terembu, dikaji,
maka dia akan tengok maka sebenarnya dua kabilah ni bersaudara. Tak bersaudara. Jadi tapi akhir mereka berperang tu sebut perang saudara. Berlaku perang saudara antara dua kabilah. Ditambahkan pula dengan peranan orang-orang Yahudi yang ketika itu sudah pun berada di Yathrib. Mereka kabilah Yahudi pun memilih untuk memihak pada salah satu. Kemudian mereka mengapi-ngapikan. Dan lepas tu bila berperang mereka antara ini disebutkan menjual senjata dan sebagainya kepada dua kabilah yang berperang. Maka dalam keadaan peperangan ni banyak mengorbankan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang akhirnya apabila orang-orang yang muda ni, tadi sebut pemuda tadi, mereka berfikir mereka fikir sampai bilakah nak diteruskan keadaan yang begitu. Maknanya dalam keadaan yang boleh kita kata suasana siasah politik ketika itu yang berkelahi antara Aus dan Khazraj sampai tahap berperang dan tidak habis-habis hingga akhirnya menimbulkan perasaan pada anak-anak muda ni, maknanya sampai bila akan selesai benda yang macam ni. Kadang-kadang kita kaitkan dengan suasana yang hari ni kan, jadi orang-orang yang berfikir ni bila melihat satu situasi politik yang tak habis-habis bertelagah, maka sebahagian orang, tanya orang-orang muda fikir maknanya sampai bila sampai bila, maknanya mereka mencari satu penyelesaian baru dan mereka tidak mahu lagi nak meneruskan persengketaan yang ada, tak nak teruskan persengketaan yang ada. Maka akhirnya mereka ni dalam keadaan tersebut mereka bertemu dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Nabi ni, maknanya asalnya mereka ni nak menyelesaikan masalah, nak mengadu masalah. Maka Allah takdirkan bertemu dengan Nabi yang sedang berdakwah. Dan pendek katanya kita simpulkan, maka orang-orang ni Allah bagi hidayah kepada mereka untuk merasakan bahawa kedatangan agama Islam kemudian Nabi SAW itu sendiri mungkin boleh menjadi penyelesaian kepada masalah yang berlaku kepada mereka ni tadilah. Maka akhirnya mereka pun memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah didakwah oleh Nabi SAW. Kemudian selepas itu mereka ni pun baliklah semula ke Yathrib ataupun Madinah. Jadi itu mukadimah. Kemudian setahun selepas itu, itu tadi tahun ke-11 Hijrah, pada tahun ke-12 Hijrah, juga pada musim haji itu kita kata tadi, berkait dengan Zulhijjah, pada musim haji tahun berikutnya, iaitu tahun ke-12 Hijrah, maka kumpulan tadi telah datang. Telah datang semula ke Aqabah tadilah musim haji untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Datang semula. Mana setahun berlalu dia masuk Islam. Kemudian pada tahun ke-12 bukan 12 kenabian. Belum hijrah lagi. Tahun 11 kenabian. Kemudian tahun berikutnya tahun ke-12 kenabian, maka Nabi SAW pun berjumpa dengan mereka lagi sekali. Juga di Aqabah, di Mina tadi pada musim haji. Jumpa pula untuk berjumpa dengan mereka, bertemu. Dan kali ini kumpulan tadi, kalau kali pertama tahun 11 kenabian tadi mereka datang 6 orang sahaja, kali ini mereka datang jumlah yang lebih ramai, iaitulah 12 orang. Jumlahnya 12 orang, ramai. 12. Mana bertambah 6 orang. Walaupun dalam kitab sirah disebutkan dalam tahun ke-12 ni sebahagian tak hadir. Contohnya disebutkan Jabir bin Abdullah tak hadir pada tahun ke-12. Maknanya selebihnya 5 orang tu hadir, tambah lagi dengan 7 orang. Mana daripada 6 orang pada tahun pertama, kemudian dalam tahun kedua 12 orang datang untuk berjumpa dengan Nabi SAW. 12 orang. Yang menariknya, dalam ada 12 orang ni,
terdapat dua orang daripada kabilah Aus. Terdapat dua orang daripada kabilah Aus. Sebab kita kata tadi, asalnya yang pertama tadi daripada kalangan Khazraj saja yang datang. Khazraj. Dan Aus ni asalnya adalah musuh kepada Khazraj dalam peperangan Mu'az. Tapi kita tengok apabila 6 orang tadi masuk Islam, dia balik ke Yathrib, tahun depannya mereka datang dengan jumlah yang tambah 6 orang lagi, dan lagi menariknya dalam pada orang baru 6 orang tadi ada 2 orang daripada kabilah Aus, iaitu kira bekas musuh mereka. Betapa kita tengok sini, kata ulama sirah, betapa hebatnya Islam. Maknanya belum bai'ah apa lagi ni. Maknanya bila mereka balik berkongsi kebaikan Islam tu kepada penduduk tempatan, termasuklah saudara-saudara mereka dari kalangan Khazraj ni tadi. Maknanya kita kata bahasa mudahnya, dia masuk Islam, dia balik, dia boleh dakwah. Sebahagian daripada kabilah yang merupakan musuh utama mereka dalam peperangan yang mereka hadap, dan akhirnya 2 orang wakil mengikut mereka untuk bertemu dengan Nabi SAW. Itulah kata ini antara bukti bahawa Islam ni memang agama yang sebenarnya bukan memecah belahkan, tetapi mampu menyatukan. Yang penting kita mengikut lunas dan ajaran Islam yang betul, yang sebenar. Maka 2 orang daripada Aus menyertai mereka. Masuk Islam belaka ni. Dan pada tahun ke-12 kenabian ni lah berlakunya bila mereka dah berkumpul 12 orang berjumpa dengan Nabi SAW, maka akhirnya mereka semua pun melakukan bai'ah tadilah, berjanji dengan Nabi SAW dengan apa yang disebut sebagai bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi itu 6 tadi mukadimah, maka ini tajuk kita ni lah, yang bai'atul Aqabah ataupun perjanjian Aqabah yang pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian, yang melibatkan 12 orang-orang disebut sebagai Ansar, itu daripada kalangan Aus dan juga Khazraj. Dan pada mulanya tadi 6 orang saja Khazraj, maka kali ini ada 2 orang di kalangan Aus. Mereka pun membuat perjanjian dengan Nabi SAW, yang mana perjanjian ni perjanjian yang ringkas sahaja. Yakni disebut antara isi-isi perjanjian ni adalah ajaran-ajaran utama dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 12 orang ni berjanji dengan Nabi SAW untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk tidak melakukan perkara-perkara yang salah ataupun berdosa, maksiat, seperti yang disebutkan, berjanji untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anak, terutama dalam yang budaya membunuh anak perempuan kerana dianggap sial dan sebagainya, dan juga berjanji untuk tidak melakukan perkara-perkara keji dengan kaki dan tangan dan anggota yang lain. Maka itu isi-isi kandungan utama perjanjian Aqabah yang pertama, yang melibatkan janji untuk menjaga akidah tidak syirik, kemudian beberapa perkara janji untuk tak buat seperti mencuri, zina, bunuh anak dan perkara-perkara keji yang lain. Jadi itu isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama. Baik. Kemudian setelah mereka berjanji ini, maka Nabi SAW menyebutkan, maknanya bila orang buat satu perjanjian ni, disebutkanlah, maknanya kalau mereka semua mengikut ataupun menunaikan janji-janji mereka yang mereka janjikan dalam berikan dalam perjanjian ni, maka mereka akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika mereka tidak menunaikan janji tersebut, maka Nabi kata terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah nak, Allah akan mengampunkan mereka kalau mereka bertaubat, dan jika Allah nak, Allah boleh mengazab mereka lah sebagai satu hukuman. Jadi itu sebagai ringkasannya apa yang berlaku di dalam perjanjian Aqabah yang pertama
yang melibatkan 12 orang. 12 orang Ansar ataupun sahabat-sahabat Nabi di kabilah besar Khazraj dan juga Aus. Jadi mereka semua pun berjanjilah dengan janji tadi, dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, jaminan ni mana dapat apa? Dapat syurga. Tidak apalah disebut benda yang lain. Sebab Nabi SAW pun pada masa tersebut tidaklah memiliki apa-apa. Hatta kekuasaan. Kerana Nabi pun masa tu masih lagi di Mekah. Dan Nabi sendiri pun maknanya berbuat bai'ah dengan mereka ni untuk mencari platform baru dakwah. Nanti kita akan tengok pergi berhijrah. Maka apa yang dapat dijanjikan oleh Nabi SAW, Nabi sebut kalau jaga janji ni, ikut apa dalam perjanjian ni, kamu akan dapat ganjaran syurga. Nak dapat ganjaran syurga. Dan kalau kamu lalai, kamu tak tunaikan, maka serah pada Allah sama ada nak ampun ataupun nak azab ataupun nak hukum. Sini yang nak diambil ibarah pengajaran ni, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman itu, mereka ni cukup dengan dijanjikan syurga. Mereka sanggup menunaikan apa yang telah mereka bai'ah ataupun buat janji setia dengan Nabi SAW. Cukup sekadar tu. Berbeza kita kadang-kadang, terutamanya kita tengok kebanyakan ataupun sebahagian umat akhir zaman ni, bila kita nak suruh buat sesuatu sebagainya, kadang-kadang kita sendiri kan, sebenarnya kurang bagaimana bezanya iman kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka para sahabat cukup, tidak ada Nabi janjikan benda lain, tak ada. Walaupun kalau kita tengok nanti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni bila Nabi dah wafat, zaman khalifah, ada juga Allah rezekikan daripada kurniaan dunia, tapi semua benda ni tidak pernah pun dijanjikan pada zaman Nabi SAW. Maknanya janji yang Nabi beri syurga, tapi insyaAllah bila kita pegang pada janji itu, maka syurga, maka insyaAllah bila kita nak akhirat ni, kerja akhirat, dunia pun insyaAllah akan mengiringi kita. Oh Ustaz, okay, kita berehat sebentar ya Ustaz. Okey. Kita berehat sebentar ya Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi kita akan sambung semula selepas ini bersama Pusian Ustaz Syamil. Selepas ini berehat sekejap. Pusian Ustaz Syamil. Berehat sekejap. Okey. Majalah Solusi berwajah baru. Pengisian lebih menarik. Boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info. Dapatkan Satu Rumah Satu Solusi. Terbitan Telaga Biru. Bacalah yang betul. Okey. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih setia bersama kami, para penonton di halaman resmi Majalah Solusi. Para penonton di halaman resmi Majalah Solusi. Sekejap, saya rasa double. Okey. Ada masalah teknikal tadi. Maaf Ustaz. Okey. Ada masalah teknikal tadi. Maaf Ustaz. Tak apa. Okey, saya serahkan kembali pada Ustaz Syamil untuk meneruskan. Silakan. Okey, saya serahkan kembali pada Ustaz Syamil untuk meneruskan. Silakan.
kasih pada menerusi. Baik, kita sambung balik. Tadi kita berhenti lepas menyebutkan tentang selesainya berlaku perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama. Kalau kita tengok tadi dalam perjanjian Aqabah yang pertama ni, kita katakan janji mereka kepada Nabi hanyalah perkara-perkara asas dalam Islam yang ada ketika itu. Yang boleh kita bagikan pertamanya tentang akidah. Akidah lah, jaga akidah, jangan syirik. Kemudian beberapa perkara-perkara yang jauhkan maksiat, antaranya yang sebelumnya mungkin biasa dilakukan, seperti mencuri, berzina, bunuh anak dan juga perbuatan-perbuatan maksiat dan keji yang lain. Tengok dalam tu tak adalah secara khusus nak disebutkan dakwah ataupun ajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menariknya, kalau kita tengok sebelum kita masuk dalam perjanjian Aqabah yang kedua tu, jadi setahun, dalam tempoh masa setahun daripada perjanjian Aqabah pertama sehinggalah perjanjian Aqabah yang kedua, di Madinah ni telah berlaku peristiwa yang menarik, iaitu berlakunya pengislaman orang-orang di Yathrib ataupun Madinah. Maka di sini maknanya walaupun kita kata tidak disebut dakwah tu secara khusus, tetapi kita dapat lihat bagaimana semangat orang-orang Ansar ataupun orang-orang Aus dan Khazraj yang dah masuk Islam ni tadi, bila dia tahu Islam ni bagus, agama yang baik, dia timbul semangat untuk berkongsi kebaikan ni dengan saudara-saudara mereka yang lain. Dan mereka pun berdakwah lah. Dan kita tak sempat nak cerita sini, ada cerita menarik tentang dakwah mereka tu. Kalau boleh tengoklah balik dalam majalah solusi tu. Sekitar tajuk bai'ah ni, lepas bai'atul Aqabah pertama, ada satu tajuk, satu atau dua tajuk saya tulis tentang dakwah beberapa sahabat, antaranya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu di Yathrib ketika itulah. Jadi boleh rujuk kepada situ lah untuk mengetahui. Dia tak sempat nak ceritakan. Yang pentingnya kesimpulannya, dalam tempoh setahun itu rancak orang-orang yang berdakwah ni tadi, orang-orang yang masuk Islam ni berdakwah. Sehingga kan ulama sirah sebut, sebelum mereka kembali bai'atul Aqabah yang kedua, tidak ada satu rumah pun Madinah melainkan disebut di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ramai orang masuk Islam. Kalau kata tak semua memang masuk Islam lagi, mana sampai setiap rumah di Madinah, di Yathrib tu sampai seruan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ibrah yang kita kata boleh kita contohi dalam keterujaan mereka untuk berkongsi kebaikan yang mereka dapat, iaitu agama Islam, dan mereka terus berdakwah. Hasilnya ramai orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua ni berlaku pada tahun yang seterusnya, iaitu tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 ni tahun terakhir duduk di Mekah sebelum bermula yang nanti tahun hijrah lah. Maknanya setahun berikutnya mereka telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Waktu peristiwa berkaitan bai'ah Aqabah ni pertama dan kedua, dan juga berkaitan dengan sebelum bai'atul Aqabah pertama, 6 orang temu Nabi ni, semua ni kita sebutkan sebagai tunas-tunas terdirinya negara Islam Madinah. Permulaan terdiri negara Islam Madinah tu bermula dari peristiwa 6 orang pemuda berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya bai'atul Aqabah yang kedua secara ringkas. Jadi sebagian ulama sirah menyebut antara yang mendorong berlaku bai'atul Aqabah yang kedua ni adalah sikap ambil beratnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berada di Madinah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak, maknanya sampai bila nak dibiarkan Nabi SAW dalam keadaan begitu di Makkahul Mukarramah. Maka pada tahun ke-13 kenabian, iaitu pada salah satu daripada malam hari-hari tasyrik, disebut oleh sebagian ulama secara khusus berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua ni pada malam ke-13 Zulhijjah. Itu yang kait. Yang ni daerah sebut secara khusus peristiwa yang berlaku pada bulan Zulhijjah, iaitu pada malam ke-13 Zulhijjah. Malam 13 Zulhijjah ni adalah malam terakhir hari tasyrik. Jadi kita ada 10 Zulhijjah, hari raya Qurban. Kemudian kita ada 11, 12 dan 13 Zulhijjah disebut sebagai hari tasyrik. Jadi perjanjian Aqabah yang kedua ni berlaku pada hari tasyrik, iaitu pada malam. Pada malam ke-13 Zulhijjah, malam terakhir hari-hari tasyrik. Jadi ulama bahas kenapa dipilih malam terakhir ni untuk bertemu. Kerana kata sebagian ulama, bila malam terakhir hari tasyrik ni pada esok paginya, kurang pagi atau tengah hari, orang-orang luar yang datang ke Mekah ni untuk menunaikan haji akan mula pulang ke Madinah. Maka dipilih. Maknanya sekiranya berlaku apa-apa, contohnya terbocornya rahsia bahawa mereka ni berjumpa dengan Nabi SAW, maka bila dibuat malam terakhir tu, sempatlah untuk mereka menyelamatkan diri, contohnya sebelum ditemui oleh orang-orang Quraisy. Jadi sebab tu disebutkan oleh sebagian ulama kontemporari bahawa bai'ah Aqabah kedua terutamanya adalah satu bai'ah yang penuh dengan strategi. Disebutkan bai'ah penuh strategik, kerana banyak strategi-strategi yang dirancangkan oleh Nabi SAW. Antaranya tadilah disebut yang pertama, pemilihan malam ke-13 Zulhijjah kerana malam terakhir hari-hari tasyrik. Maknanya besoknya lepas zuhur, lebih kurang waktu zuhur, jemaah haji akan mula beredar daripada Mekah untuk pulang. Maknanya selamat. Contohnya kalau dilakukan pada awal hari tasyrik ataupun sebelum itu, maka kebarangkalian untuk mereka ditangkap oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu adalah besar lah. Maka sebab tu dibuatkan di malam tersebut. Satu. Kemudian pada malam tersebut, cara mereka bergerak ke Aqabah pun agak berbeza. Jadi tentang strategi ini banyak disebutkan. Mana ketika kita sebut Miqatul Aqabah pertama ni, mungkin sebab orang tak berapa ramai kan, 12 orang. Jadi yang ini ramai orang, maka dilakukan secara tersusun dan penuh strategi. Kitab Sirah merakamkan Bai'atul Aqabah kedua ni melibatkan 75 orang ramai. Dan 75 orang ni datang, dia bukan datang rombongan dia saja. Mereka ni mengikuti rombongan orang-orang Madinah yang lain. Di maknanya mereka datang nak jumpa Nabi, tapi mereka berada dalam satu rombongan yang sama dengan orang-orang lain yang tidak masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila keadaan begitu, mesti kena bergerak dengan tersusun, terancang, penuh dengan strategi. Jadi diceritakan pada malam itu, maknanya cerita ni sebelum mereka berjumpa dengan Nabi SAW tu, mereka ni tidur dulu. Maknanya kita ni kadang-kadang bila nak berlaku sesuatu teruja kan, kadang-kadang tak tidur. Tak tidur dulu, takut terlepas sebagainya. Tapi sebagai satu strategi nak jumpa dengan Nabi pada waktu tengah malam, maka orang-orang yang masuk Islam daripada Yathrib, orang-orang Ansar ni, mereka tidur terlebih dahulu di penginapan masing-masing seperti biasa. Orang tak jangka lah. Kadang kata kenapa pula 75 orang ni tak tidur lagi, tapi mereka tidur seperti biasa. Ataupun kalau tak tidur pun kita kata baringlah di tempat tidur dan buat macam tidur. Setelah berlalu 1/3 daripada malam, dalam sirah, barulah 75 orang ni tadi bangun dan mula beredar untuk menemui Nabi SAW. Kenapa dipilih 1/3 malam? Kerana biasanya bila dah berlalu 1/3 malam
Islam ni orang sudah berada dalam keadaan nyenyak. Kalau katalah pergi sebelum 1/3 malam, mungkin ada orang yang baru nak terlelap tidur akan terjaga sebagainya. Maka mereka pilih mana berlalu dah 1/3 malam, maka orang yang tidur sudah pun nyenyak, maka ketika itulah mereka mula bangun, bersiap dan beredar untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu. Sebab disebut kat sini, mereka 75 orang ni tak berada di kalangan 500 orang jemaah haji dari Yasrib. Dia ramai. Maka kena bergerak dengan cara yang berhati-hati. Pergerakan ni dilakukan secara bersembunyi dan berjaga-jaga. Jadi kata-kata walaupun mereka ni 75 orang daripada 500 orang rombongan. Jadi tidaklah kata 75 tu bangun serentak pergi Turun Aqabah. Tidak. Tapi disebutkan oleh ulama sirah, mereka melakukannya secara bergerak secara sikit-sikit. Kumpulan kecil. Tak dibahagikan. Maknanya ada yang bergerak berseorangan, ada yang bergerak dalam kumpulan yang kecil, supaya tidak dapat dikesan oleh orang-orang lain yang tidak patut tahu tentang peristiwa ini. Jadi gitu. Dan akhirnya mana gerak sikit-sikit tadi dengan strategi yang ada, sampailah di Aqabah. Dan ulama pun menyebutkan kenapa dipilih Aqabah ni untuk dilakukan perjanjian. Kata ulama kerana Aqabah di Mina ni agak jauh daripada penempatan jemaah haji ketika itulah. Jadi walaupun kata tadi dah jaga-jaga dah, mungkin semua orang dah tidur. Tapi kalau andainya contoh dibuat perjanjian ni dekat dengan penempatan jemaah haji, maka mungkin ada orang keluar pada waktu malam untuk ketandah dan sebagainya, maka mungkin akan ternampak. Maka terus dibawa jauh daripada penempatan, maka dilakukan di Aqabah. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh umat Islam dari Yasrib ni dalam mereka nak bangun pada waktu tengah malam tu, nak berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun pergilah ke Aqabah dan dengan strategi tadi selamatlah sampai di Aqabah. Baik. Terus ya, bila sampai di Aqabah tu, janji Aqabah kedua ni, maka yang menunggu di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya Nabi ni ketika ni ditemani oleh bapa saudara baginda iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan menurut kebanyakan ulama sirah, ketika ni Al-Abbas ni masih belum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas dasar seorang bapa saudara yang sayang dan mengambil berat terhadap anak saudaranya, dan urusan anak saudara ni berkaitan dengan orang dari luar, maka dia sebagai bapa saudara yang bertanggungjawab menemani Nabi SAW untuk bertemu dan buat perjanjian itu. Al-Abbas. Kemudian di sini sebahagian kitab sirah menukilkan yang bukti bahawa kebanyakan ataupun kita kata semua yang hadir dalam kiranya ini semua rancangan-rancangan yang akhirnya menuju kepada pembinaan negara Islam Madinah. Orang Yasrib ni kebanyakannya adalah orang yang muda-muda yang hadir. Kerana ada riwayat menyebutkan Al-Abbas radhiyallahu anhu ni apabila dia cerita semula hal ni, dia kata ketika Aqabah ni, dia kata aku tak berapa kenal orang-orang yang datang. Al-Abbas ni dia selalu juga pergi ke Madinah sebagainya. Cumanya biasalah kita ni biasa kenal orang yang sebaya ataupun lebih kurang umur yang sama-sama dengan kita. Tapi oleh kerana yang hadir bai'ah ni kebanyakannya adalah pemuda-pemuda kan, orang-orang muda, maka Al-Abbas tak kenal lah. Maka ni semangat. Semangat maknanya orang muda kena ingat peristiwa ni. Maknanya antara orang yang memainkan peranan besar dalam penubuhan negara Islam pertama dalam sejarah ni adalah orang-orang muda yang mempunyai kesedaran, yang mereka berkumpul bersama-sama dengan strategi dan
kerja-kerja, gerak kerja yang betul, akhirnya mereka dikurniakan kelebihan tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi antara orang-orang penting dalam penubuhan negara Islam pertama Madinah. Itu tentang hak saudara Nabi. Dan ulama dia kata berdasarkan itu orang yang kita kata kadang-kadang orang tak masuk Islam lagi, tetapi mempunyai hati yang mulia, jiwa yang baik, kadang Allah jadikan mereka ni sebagai orang-orang yang dapat membantu sebahagian daripada perkara-perkara dalam nak menegakkan dan meneruskan membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pak saudara Nabi ni Al-Abbas ni disebut kepada orang-orang Yasrib yang datang. Antara maksudnya dia kata maknanya Muhammad ni, anak saudara dia ni sebenarnya masih punya keluarga. Keluarga yang boleh melindungi dia. Tapi dia kata dia nak beritahu lah, maknanya Muhammad ni bukanlah maknanya tak ada langsung keluarga boleh lindung dia. Sebenarnya ada, tapi Muhammad yang nak juga membuat perjanjian bersama dengan kamu semua. Sebenarnya hal ni satu lah. Melindungi ni selalunya kabilah dapat melindungi orang yang termasuk dalam kabilah dia ataupun keluarga dia saja. Dan sebahagian daripada orang Islam tak dapat dilindungi juga. Sebab tu Nabi SAW ni mencari platform yang baru yang semua orang boleh selamat. Tak menunjukkan Nabi bukan orang yang penting, diri saja. Tak mungkin kalau sekadar kata nak perlindungan, nak selamat diri Nabi, tak cukup dah keluarga dia boleh lindung. Tapi yang nak dibawa sekarang ni agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan penganut-penganut agama Allah ni orang Islam yang lain. Maka kena dilihat secara menyeluruh. Jadi gitu. Baik. Kemudian Nabi pun mula berucap. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi memberikan galakan kepada orang Islam ni untuk terus istiqamah, committed dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah Nabi SAW mengambil bai'ah daripada ni, bai'ah isi kandungan bai'atul Aqabah yang kedua, ambil bai'ah dari mereka ni atas beberapa perkara. Saya bacakan sini antaranya yang pertama, dengar dan taat dalam setiap keadaan tanpa mengira rajin ataupun malas. Ini pun pengajaran besar untuk kita pada hari ini. Walaupun inilah mana isi, mana kadang-kadang kita tengok bagaimana para sahabat boleh jadi sangat hebat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Taala, berkorban harta, nyawa, diri. Takkan apa? Mereka ni ada bai'ah. Dalam bai'ah ni ada kepahaman untuk mereka taat dan setia kepada Rasulullah SAW ni dalam setiap keadaan, tak kira sama ada rajin ataupun malas. Dan kalau kita orang biasa ni kadang-kadang kan terpengaruh juga kan. Kita rasa rajin, lebih sikit buat kan. Kita rasa malas, kurang sikit ataupun kita tak buat. Sebenarnya itu maknanya telah berjanji sahabat dengan Nabi, nak tak kira rajin atau malas, taat setia, dengar dan taat kepada baginda SAW dan tanpa mengira keadaan. Kemudian dalam ni baru disebutkan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ataupun kita sebut sebagai dakwah. Ini dakwah ni antara benda awal yang ada dalam bai'ah. Ini suruh ajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak ada dalam bai'ah sebelumnya dan telah dilakukan oleh orang-orang Ansar, maka dalam bai'ah kali ini ada. Kemudian menegakkan kalimah Allah tanpa menghiraukan celaan orang, laumata laim. Biasalah bila kita nak menegakkan agama Allah Ta'ala ni, terutamanya apabila tak kena dengan sebahagian masyarakat, maka kita akan menerima celaan. Ataupun dalam bahasa orang hari ni, orang kata kena kecam. Kena kecam. Jadi dalam kita buat kerja agama Allah Ta'ala ni, buat kerja Islam, nak menegakkan kalimah Allah, tak kira lah apa cara pun, maka sedari awal dalam bai'ah Aqabah disebut dah, buatlah kerja agama ni, tegakkanlah kalimah Allah, jangan dihiraukan kecaman, celaan daripada
orang lain. Dan isi utama sebenarnya bai'ah Aqabah kedua ni yang membezakan dengan bai'ah pertama adalah yang ini, iaitu mereka berjanji untuk membantu memberi perlindungan kepada Nabi SAW, tak sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, isteri-isteri mereka dan juga anak-anak mereka, terutamanya apabila Rasulullah SAW akan tiba di tempat mereka nanti. Sebagian ulama menyebutkan dalam bai'ah ni itulah antara isi yang menunjukkan kepada antara makna dalamnya adalah termasuk peperangan, kata sebagian ulama lah. Sebab tu bila ulama cerita tentang bai'ah ni, bai'atul Aqabah pertama disebut sebagai bai'ah yang tidak ada disebut di dalamnya peperangan. Tetapi bai'atul Aqabah yang kedua, dia ada sebut. Dia tidak perang secara direct, tapi dia kata bantu beri perlindungan kepada Rasulullah SAW sebagaimana lindung diri sendiri, anak-anak dan juga isteri. Maka maknanya dalam nak melindung tu, kalau orang yang menyerang buat sesuatu yang berat, maka mungkin terpaksa buat ataupun sebut sebagai peperangan lah. Itu sebagai ulama lah tafsirkan, maknanya dalam bai'ah ni sudah ada maknanya satu perkara yang merujuk kepada mempertahankan Nabi SAW. Jadi itulah. Dan mereka semua pun berbai'ah kepada Nabi SAW. Jadi gitu. Tinggal lagi disebutkan setengah riwayat sebelum bai'ah ni, ada orang-orang Ansar ni, dia cuba peringatkan kepada kaum dia. Kerana Nabi Muhammad ni kita faham lah, ketika tu seorang yang kita panggil wanted, dikehendaki. Jadi bila kita bersama-sama menolong orang yang dikehendaki ni, wanted ni, maka adalah bahaya tertentu. Maka sebelum bai'ah, ada sahabat yang peringatkan sahabat-sahabat yang lain. Bukannya maknanya tak bagi bai'ah, tapi mereka ingat kita ni nak bai'ah ni, kita sungguh-sungguh lah. Maka beritahu awal-awal risikonya, iaitu kita terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, dan orang yang memusuhi Nabi ni ramai. Satu. Kemudian ada sebahagian sahabat juga menyebutkan, tak tanya kepada Nabi, pasalnya orang di Madinah ni mereka ada hubungan dan perjanjian dengan orang Yahudi. Ada yang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai ikatan dengan orang Yahudi. Sekarang ni kami dah putuskan, nanti selepas Allah memenangkan Tuan, adakah Tuan akan kembali kepada kaum Tuan dan meninggalkan kami? Tanya, nak bagi hati tenang. Maknanya ringkasnya, Rasulullah, anak kami ni ada perjanjian dengan orang Yahudi dan juga orang-orang lain. Dan sekarang bila kami bersama Rasulullah, kami dah putuskan semua tu. Tapi nak tanyalah, nanti kalau Rasulullah dah benar, tanya, adakah Rasulullah akan tinggalkan kami balik ke tempat Rasulullah dan sebagainya? Nabi kata, tidak. Bahkan Nabi jawab, bahkan darah dengan darah, tanggunganku adalah tanggungan kamu semua, dan kehormatanku adalah kehormatan kamu semua. Kemudian Nabi sebut, aku adalah sebahagian daripada kamu dan kamu adalah sebahagian daripada aku. Aku akan perang siapa yang perangi kamu, dan aku damai dengan orang yang damai dengan kamu. Maknanya bila dah berjanji itu, dia akan bersama, bahasa orang ni bersama selamanya. Maka dalam bai'ah kedua ni, Nabi dah janji dah dengan orang-orang Ansar. Maknanya ada kebarangkalian, mana bila menang ataupun Mekah sudah berjaya diislamkan, adakah Nabi akan tinggalkan orang Ansar? Nabi sebut awal tidak. Sebab tu kita tengok tahun 8 Hijrah, bila Nabi berjaya membebaskan kota Mekah, dan akhirnya Nabi balik semula ke Madinatul Munawwarah. Kerana Nabi ni orang yang menepati janji baginda, dan Nabi mengajar kita bahawa bila kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam satu perjuangan, maka kita tidak sekali-kali akan mengabaikan ataupun meninggalkan mereka walaupun apa-apa yang berlaku ke atas mereka. Jadi Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah cukuplah sekadar tu perkongsian kita untuk hari ini. Walaupun sebenarnya kita ba'atul
Aqabah ni ada lagi lah tak di selepas bai'ah pula sebagainya. Maknanya habis bai'ah tu ada cabaran lagi yang orang Madinah perlu hadapi dalam mereka nak balik ke Yathrib atau Madinah. Tinggal lagi cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada perbincangan yang telah kita lakukan pada hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab, balikan pada cerita tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi banyaklah pengajaran dan info-info, iktibar dan ibrah yang kita dapat daripada perkongsian yang disampaikan oleh Ustaz Syamil. Jadi saya boleh rumuskan sedikit lah berdasarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Memang kita lihat perjalanan sirah Nabi SAW itu ada hikmah atau benda-benda yang kita boleh ambil. Yang saya boleh poinkan kat sini adalah dari segi strateginya. Baginda SAW dari segi menyusun strategi untuk perjumpaan bai'ah itu, kita kata memang berstrategi. Itulah. Alhamdulillah, jadi sehingga menyebabkan berjaya lah proses bai'ah itu dan membawa kepada hijrah Nabi SAW. Jadi kami di pihak Majalah Solusi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamil atas perkongsian berkenaan dengan bai'ah Aqabah tadi. Satu peristiwa yang penting yang perlu kita fahami kembali. Jadi insyaAllah mungkin kita akan adakan sekali lagi bersama Ustaz Syamil untuk mendengar perkongsian daripada Ustaz berkenaan dengan babak-babak sirah yang seterusnya. Okey, jadi tak apa, saya setakat itu sajalah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz. Berkenaan dengan babak-babak sirah yang seterusnya. Okey, jadi tak apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majalah Solusi berwajah baru. Pengisian lebih menarik. Boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info. Dapatkan Satu Rumah Satu Solusi. Terbitan Telaga Biru.